السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى النبي الكريم وصحابة الكرام ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Mari sama-sama kita mukadimahkan kuliah duha kita pada pagi ini dengan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu setelah beberapa lama tak dapat datang ke tempat perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapatlah kita bertemu pada pagi ini dan kita masih lagi bicarakan buku kecil 40 hadis Nabi SAW memberi peringatan kepada umat dia. Kita sampai ke hadis ke berapa? Ada 37. 37. Kita sampai kepada muka surat 37. Hadis yang ke-31. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Shaykhan. Al-Shaykhan ni maksudnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu terang ataupun jelas dan haram itu juga jelas. Itu tajuk dia lah, al-halalu bayyin, al-halal wal haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang sama-sama yang tak jelas. Itu maknanya mushtabihat. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak mengetahui oleh kebanyakan manusia perkara syubhat tersebut. Famanittaqa syubhat, barang siapa memelihara dirinya daripada segala kesamaran. Mana dia tak buat perkara yang sama-sama itu, tak tahu halal ke haram ke. Wa ma waqa'a fi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Siapa yang menjaga perkara-perkara syubhat, yang tidak tahu halal dan haram, nanti saya akan terang apa dia perkara syubhat tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya ia telah memelihara bagi agamanya dan kehormatan dirinya. Siapa jaga benda syubhat ni. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan sesiapa yang jatuh dalam perkara yang samar, bukan sama tu, yang samar, tulis S, RR, adalah dia jatuh kepada perkara yang haram. Siapa yang buat perkara yang syubhat tadi, yang tak jelas, maka dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Kara'in, sama seperti mana seorang pengembala, yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ah, iaitu seorang pengembala yang mengembala ternakan dia di sekeliling kawasan larangan yang hampir-hampir termasuk dalamnya. Nabi buat perumpamaan perkara syubhat ni ibarat orang duk pera kambing ataupun lembu lah, biasa kambing lah. Kawasan kambing yang dipera tu dibawa sampai dekat dengan kawasan larangan. Yushiku an yuwaqi'ah, hampir-hampir akan masuk dalam tempat-tempat yang dilarang. Kambing ni dia tak dengar cakap, dia akan masuk juga. Tak percaya tengok cerita Ahmad Al-Bab.
Anak Syawal tu masuk dalam gua, jumpa dengan anak jin. Wa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja ada kawasan larangannya. Ala, dan ketahuilah, wa inna himallah fi ardihi maharimih. Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkan di atas muka dunia ni. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kawasan larangan yang tak boleh kita nak tembus, iaitu apa yang Allah haramkan. Wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahawa dalam tubuh badan kita ada seketul daging. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Bila baik daging tersebut, maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa idza fasadat, bila mana rosak daging tersebut, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah keseluruhan badan tersebut. Ala wahyal qalb. Ketahuilah ianya adalah hati. Hadis ni masyhur sebenarnya, selalu kita dengar tentang perkara berikut. Pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya tentang hukum halal, haram dan syubhat. Halal ni, orang faham halal ni makan sajalah. Tu sebab kalau orang Malaysia ni pergi luar negara, pergi ke Rusia ke, Thailand ke, Kemboja ke, Vietnam ke, mereka akan cari kedai yang tulis halal. Halal. Walaupun yang pergi tu tak pakai tudung pun, tak tutup aurat pun, tapi makan mesti halal. Itu kehebatan orang Melayu. Nampak? Dia jaga makan. Tapi dia lupa dosa juga tak pakai tudung. Dan haram itu terang. Allah kata, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Jual beli sah. Kita beli pen harga RM1. Kita jual RM4. Sah tak? Sah. Sebab itu dipanggil keuntungan. Cuma tak sah melampau. RM1 jual RM100. Itu melampau. Jual melampau. Macam sekarang ni produk-produk timbang kilo tu kan. Dia beli timbang kilo, dia jual Allah beratus kali ganda. Beli sekilo mungkin RM10. Dia buat keuntungan lebih daripada 100%, 1000% kadang-kadang. Tapi Cak Ayam punya produk sah jual beli, cuma dia zalim lah sebab dia ambil keuntungan melampau. Riba haram. Kita pinjam RM1 dengan faiz, faiz kata kena bayar RM10, RM9, riba hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau dia jual beli, dia beli pen RM10, dia jual RM100, tak ada masalah, sah. Cumanya isunya zalim ataupun tidak, gitu saja. Haram, benda ni contoh. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan dalam Quran. Allah haramkan makan bangkai. Bangkai ni benda yang mati, yang tak disembelih. Contohnya kambing. Tengok kambing kena langgar, kita kata membazir ni. Baru je kena langgar ni, panas lagi, maknanya baru mati. Kita pun ambil makan, tak boleh. Sebab tak sembelih. Tapi kalau ada hayat mustaqirrah, waktu kambing kita kena langgar tersebut, dia maksud tu gelepar lagi. Gelepar ni panggil apa? Menggelupur. Kambing tu menggelupur. Kita sempat menyembelih dia, tak apa. Tapi kalau kita pergi waktu tu kambing pun buka kambing, cembing kita panggil, dia pun masih tak menyahut dan sebagainya, memang kerah dah. Kita pergi sembelih waktu tu dah haram, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan maitah. Bangkai yang berada di lautan. Contohnya ikan boleh makan. Kalau kita jumpa tengah laut, ikan mampus, boleh makan. Tak boleh sembelih ikan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala halalkan kita makan belalang. Baik nak makan belalang. Belalang boleh makan. Cuma negeri-negeri tertentu saja. Orang Kelantan makan belalang. Cuma saya tak makan lah. Lain macam. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala haram. Babi haram. Sembelihlah dengan bismillah pun haram. Haram tetap haram. Cuma ada waktu ketikanya perkara halal dan haram ni, ada perkara haram yang boleh kita buat dengan sebab-sebab tertentu. Contohnya darurat. Sebab kaedah mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurat boleh membenarkan perkara yang ditegah waktu darurat. Contoh kita pergi ke padang pasir. Adventure sangat, nak dikata puas dah pergi sana sini kat Malaysia ni, nak pergi ke padang pasir contohnya. Tiba-tiba makanan terputus.
Makanan terputus. Yang ada kita jumpa bangkai keldai contoh. Bangkai tak boleh makan. Tak boleh makan. Tapi kalau kita tak makan bangkai tersebut, kita yang akan jadi bangkai. Mati kita. Maka boleh tak makan bangkai? Boleh. Cuma tak sah beria dia buat masak 3 rasa sup lagi, bakar lagi. Tu melampau lah. Boleh makan tuqaddar biqadariha, dengan kadar dia. Boleh makan untuk hilangkan lapar. Dan makan tu waktu darurat betul-betul. Contoh kita masuk hutan. Tak bawa makanan. Maggi tertinggal, semua tertinggal belaka. Nampak babi seekor lalu depan kita. Nyok-nyek lalu. Dia catwalk depan kita. Boleh tak kita makan babi tersebut? Tak boleh lagi. Mesti darurat betul-betul. Kalau tak makan, mampus kita. Mati kita. Baru tu boleh makan. Tapi kalau sekadar bau bunyi kerok-kerak, kita terus nak makan babi, tak boleh. Dia mesti darurat betul-betul. Sama juga dengan arak. Arak tak boleh minum. Tapi kalau darurat, tak ada air dah waktu tu, maka dia benarkan minum arak tersebut, tapi tuqaddar biqadariha. Dengan kadar dia. Tak banyak sangat. Untuk hilangkan dahaga, memadai. Dan boleh kata ulama untuk kita bawa bekal. Contohnya bangkai tadi, kita tahu nak balik-balik ke Teluk Intan ni lama. Mungkin 5-6 hari. Kita boleh bawa bekal sikit untuk dalam perjalanan sampai ke Teluk Intan. Dan sampai Teluk Intan, boleh lagi tak makan bangkai tadi? Tak boleh dah. Ni siap bagi jiran tetangga sikit sebanyak untuk merasai apa yang kita rasa. Itu tak boleh lah. Itu untuk kita sendiri. Ke benda yang halal dan haram. Dan perkara syubhah ni yang tak tahu. Halal ke haram. Orang mari hantar makanan kat rumah kita. Atau letak atas tembok rumah. Dia tulis itu food panda. Food panda. Tengok panas lagi nasi goreng. Tanya anak, anak tak tempah. Tanya suami, suami tak tempah. Isteri tak tempah. Menanti pun tak tempah. Makanan siapa ni? Waktu tu bukan syubhah lagi. Itu haram. Nanti Allah SWT kalau kita makan. Tapi hati dia macam Allah SWT tak boleh ambil. Jumpa duit depan rumah kita. Kita kata tu duit kita. Tak boleh. Sebab orang yang terjerumus pada perkara yang sama-sama, yang tidak tahu halal dan haram ni, bahaya sebenarnya. Sebab dia akan menyebabkan seseorang bermudah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh. Ingatan ini sentiasa relevan sehinggalah tiba hari kebangkitan. Kerana seseorang manusia tidak akan terlepas daripada melalui melintasi ketiga-tiga hukum tersebut dalam melayari kehidupan seharian mereka. Sekarang ni kita kat Malaysia, kita ada agensi namanya JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ada makanan-makanan yang kita sejak dulu, mungkin zaman puan-puan muda, zaman saya kecil-kecil dulu, yang tak ada halal langsung. Tak ada halal. Ataupun dia hanya tulis ha, lam, alif, lam. Halal. Maka bila tulis halal tu, kita pun halal. Halal belaka. Tapi sekarang ni ada agensi namanya JAKIM yang menapis produk-produk yang halal. Yang mana kalau negara-negara lain keluarkan cop halal, tengok JAKIM iktiraf ataupun tidak. Itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena tengok. Sebab ada orang pernah cakap, dia jumpa orang bukan Islam lah. Dia kata orang Melayu ni sepanjang hidup dia tak kurang seekor babi dia telah makan. Allah SWT. Maknanya banyak produk kita dulu yang bercampur dengan balik bayar. Cuma kita tak perasan. Ataupun kita perasan tapi kita buat-buat tak tahu. Itu sebab makanan kena cek betul-betul. Malam saya bawa anak saya kecil, Syed Muhammad nama dia. Dia nak pergi kedai, bawa ke kedai. Pergi kat Smithmart lah. Smithmart penuh makanan jajan apa nama coklat-coklat depan kaunter dia tu. Pandai dia ni nak. Depan kaunter dia letak coklat dah. Tapi coklatnya semua halal alilam. La halal alilam. Jadi kita walaupun sayang pada anak, jangan kita beli. Oh kesian kamu sedih sangat beli, bagi ke dia. Tak boleh. Kita carilah produk yang sekurang-kurangnya ada kalimah halam alif lam JAKIM tersebut untuk meredakan kehidupan kita. Itu kena sedar. Sebab jangan bermudah dengan perkara ni. Kita kata asal ada halal je, itu halal. Sedangkan tidak begitu. Dan takjub sekali dekat Malaysia kita ni tuan sekalian, orang bukan Islam yang lebih banyak apply halal daripada orang Islam. Itu kita kena tahu. Dia tahu orang Islam ni sangat cakna pada kehalalan. Walaupun dia yang buat tu bukan Islam, dia cari juga kaedah macam mana nak menghalalkan produk dia dengan cara yang baiklah insya-Allah. Cumanya kita sangka baik dengan JAKIM. Siapa-siapa yang mendapat halal JAKIM tu kira halal lah. InsyaAllah yang boleh kita minum tanpa was-was dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesuatu yang melibatkan hukum akan terlibatlah juga di dalam balasan pahala dan dosa. Buat benda halal dapat pahala,
buat benda haram dan syubhat dapat dosa. Ya, makan benda haram tak boleh. Tak boleh. Ni kadang-kadang ada setengah orang dalam satu office, kawan dia bukan Islam, dia Islam. Duk panahkan lauk. Dia panah lauk ayam, kawan ni panah lauk balik bayar bakuteh. Bakuteh contoh. Panah yang tu. Maka tuan-tuan macam bercampur. Apa panggil apa? Oven ke apa? Microwave. Microwave. Ingat tu Faiz, microwave. Microwave. Bercampur. Yang ni dah pernah panahkan ayam, ni panahkan babi, jadi bercampur habis. Jadi kata tak apa, tak masuk. Memang tak masuk, tapi dah bercampur antara satu sama lain. Tu kena jaga betul. Hadis ni juga dijadikan dalil bagi penetapan halal dan haram serta syubhat sesuatu benda. Satu benda dan perkara. Jadi jaga betul-betul dalam bab ini supaya kita tidak terjumus kepada perkara yang haram. Sama juga tuan-tuan macam Allah dalam bab pekerjaan. Kalau orang bekerja dalam sektor kerajaan ke swasta, sepatutnya dia masuk kerja pukul 8. Dia masuk kerja pukul 8, 5 minit. Balik kerja patut pukul 5. Dia 4.40 balik dah. Atau 4.40 tak buat kerja, relax, goyang kaki gitu je. Padahal kerja banyak lagi. Dia kata tak apa, kita buat esok. Padahal dia dibayar daripada pukul 8 sampai pukul 5 untuk bekerja. Bukan untuk relax. Dan ni saya pernah rasa sebab saya pernah bekerja di sektor kerajaan dulu. 13 tahun. Tahu ada sektor. Guru antara yang paling mudah lah. Mungkin paling mudah di sudut pekerjaan. Tapi kerjanya banyak. Banyak kerja. Tapi nak sebutnya, ada yang kadang-kadang menangguh. Lesson plan sepatutnya dibuat untuk minggu hadapan. Tak buat. Seminggu yang pertama tak buat. Kalau buat pun di copy paste yang 10 ni. Jadi kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan keberkatan kita nak dalam pekerjaan. Tapi banyaknya orang tak cakna perkara ni. Waktu rehat, dia rehat. Waktu bekerja, dia rehat. Ni masalah yang besar. Sebab kalau kita masuk pukul 8, tapi masuk 8.5 minit, 5 minit ni kena qada. Qada bila? Qada lah balik pukul 5 minit. Contoh, itu kerjanya. Ni dah lah masuk lewat, balik awal. Berat nanang sungguh nak. Bukan di Teluk Intan, di Teluk Ensan. Peringatan ke-32. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala wa ardah daripada Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'aul mar'il muslim mustajabun li akhihi bi zahril ghaib. Inda ra'sihi malakun muwakkilun bihi. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malaku amin wa laka bimithli dhalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, doa seorang Muslim bagi saudaranya sesama Islam. Kita doa untuk kawan kita. Kita tahu kawan kita ada masalah keuangan. Contohnya, kita pun kata, Ya Allah, kawan aku nama Latifah tu, suami dia tak kerja, sakit dan sebagainya. Tolonglah murahkan rezeki dia, Ya Allah. Latifah tak tahu pun. Ada nama Latifah sini. Kakak saya nama Latifah. Syarifah Latifah. Nama Minah. Sebut nama. Kawan saya susah, suaminya kaki pukul, dia pun kaki penerajang. Tolong selamatkan keluarga ni. Contoh, tak ada masalah. Doa. Doaul mar'il muslim mustajabun, kata Nabi. Doa seorang Muslim bagi saudaranya sama Islam di belakang mata. Bi zahril ghaib. Maknanya, dia tak tahu. Orang yang didoakan itu tidak tahu. Tanpa pengetahuan saudaranya itu, mustajabun. Dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mustajab. Ni antara tips nak bagi pada kita semua pada hari ini. Nak mustajab doa, tolong doa untuk kawan kita, saudara kita. Kita nak apa? Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia beri, dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasihkan untuk diri dia. Dia suka apa? Maka dia macam tu juga dia nak untuk saudara dia. Itu kita kena doa. Tapi yang ni jarang. Yang banyak kita doa untuk anak-anak kita, menantu-menanti kita. Itu je. Untuk kawan-kawan kita, tunggu dia minta baru kita doa. Dia tak minta, aku tak doa. Bukan di sini, di Teluk Nipah. Nah, sebut tu macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kena doa. Inda ra'sihi malakun. Allah Subhanahu Wa Taala, seorang malaikat diwakilkan di hujung kepalanya. Kepala siapa? Kepala orang berdoa tadi. Kita tak nampak. Kalau nampak, mati kita. Tak nampak. Dan setiap kali berdoa Muslim itu kepada saudaranya dengan kebaikan, kullama da'a li akhihi bi khair, qala al-malak. Maka berkatalah malaikat, amin. Amin. Amin maknanya apa? Allah terimalah doanya. Allah mustajib doa.
walaka bimithli dhalik, dan bagimu seperti apa yang kamu minta buat saudaramu itu. Jadi kalau kita sakit, tuan-tuan sekalian, ini contohlah. Kalau kita tengah sakit, kalau kita tahu kawan kita sakit, kita doa supaya kesembuhan bagi dia, malaikat doa juga bagi kamu pun sembuh juga. Ini tips sebenarnya untuk kita bermurah hati, lembut jiwa kita ni sentiasa mendoakan saudara kita. Nah, kalau kita tahu saudara kita tu orang ada masalah keluarga, kita ni masing-masing ada masalah. Nah, masalah keluarga, masalah suami, masalah anak-anak, menantu, masalah kewangan, masalah penyakit, banyak masalah. Orang yang tidak ada masalah, dia sebenarnya bermasalah. Tuan-tuan. Awak tak ada masalah? Tak ada masalah. Sebab biasanya Nabi SAW sebut, Allah akan uji seseorang tersebut dengan pelbagai perkara. Mana dalil dia? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, kami pasti akan uji kalian dengan sedikit. Minal khawf wal ju', daripada rasa takut. Takut sakit, takut hantu, takut tu, takut ni dan sebagainya. Wal ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta benda. Duit kena curi ke? Oh, duit hilang ke? Kena kencing, kena tipu macam yang viral bawah ni. Yang viral sekarang ni. Tak? Founder produk kecantikan putih belepak tu. Nak suruh orang jadi putih kulit. Buat apa nak putih-putih nak? Orang lelaki tak payah putih sangat, Faiz. Tak? Putih tak comel sangat. Orang puan tak apa. Tak? Jadi, kawan dia pinjam 150,000. Yang viral. 150,000. Dan penyakit orang sekarang ni, bila dia pinjam, dia buat tak kenal pula orang yang bagi dia pinjam. Ini masalah besar sekali. Inilah masalah yang paling besar sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bab hutang. Satu ayat yang panjang dalam surah yang paling panjang, suratul Baqarah. Cerita bab hutang. Supaya tuntut, bayar hutang dan sebagainya. Ini viral keadaan yang berlaku. Jadi kita kadang-kadang ada masalah keluarga kita dan sebagainya, tolong doa. Maka malaikat akan doakan juga untuk kita. Baik, maknanya daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW memberi ingatan kepada umatnya dengan kaedah untuk sesuatu doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendoakan kepada saudara kita tanpa mereka ketahui. Jangan khabar pula. Timah, latifah. Macam mana suami kamu dah balik ke? Belum lagi. Oh, tak mustajab lagi. Dah balik ke? Dah balik, dia kata. Kalau dah balik, mustajab doa aku doakan untuk kamu. Tak perlu cakap. Tak perlu cakap. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara kita, tak perlu kita khabar kat orang. Yang ketiga, ingatan diberikan kerana terkadang kita tidak mahu mendoakan kebaikan untuk orang lain, melainkan kita hanya minta untuk diri kita sahaja. Sedangkan Islam mengajar umatnya agar mencintai saudaranya seperti mana mereka mencintai dirinya sendiri. Kita masing-masing ada masalah seperti mana saya sebut tadi. Kalau kita rapat dengan seseorang, mungkin kita luahkan masalah kita kepada dia. Maka orang yang diluahkan perasaan tu, jangan pula kita kedekut untuk mendoakan saudara kita itu dengan kebaikan dan kemudahan hidup untuk dia, insya-Allah. Jangan beratkan lisan kita untuk sentiasa mendoakan kebaikan buat saudara kita. Tak kira ianya saudara-saudara daging atau saudara seagama. Tak kala melihat mereka susah, kita mendoakan mereka. Tengok orang duk akak sapah tepi jalan. Berat kerja dia tu. Tanpa mereka susah hidup kita. Sepatah kita doa, ya Allah, mudahkanlah hidup dia. Malaikat akan cakap, amin. Walaka bimisli. Kamu akan dapat juga. Bukan dapat kerja macam dia. Bukan tu doa dia. Maknanya kamu akan dapat kemudahan juga. Tapi kita tidak. Kadang kita nampak orang susah, tak ada apa pun kita doa untuk mereka. Tak ada apa. Maka sepatutnya kita banyakkan doa. Tak kala melihat mereka susah, kita mendoakan agar mereka diberikan kesenangan. Maka doa sebab itu akan diaminkan oleh para malaikat. Bahkan kita juga turut akan mendapat apa yang kita doakan kepada saudara kita itu. Dapat juga. Tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang post dalam Facebook, mati dah ayah saya contoh. Kita pun catatlah sepatah. Allahumma fil lahu warhamhu contoh. Ni dah Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Dia tak baca pun. Dia copy paste je. Yang orang posting di atas, dia paste ke bawah. Ni kadang. Tak apalah. Kawan-kawan yang dia buat juga kerja. Ni masalahnya langsung tidak buat sesuatu perkara. Boleh faham ya? Soalan. Peringatan ke-33. Peringatan ke-33. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang dikeluarkan Imam Hakim. Raghima anfun rajulun dhukirat indahu falam yusalli alayya. Jatuh kehinaan kepada seseorang yang mana bila disebut namaku di sisinya,
Sebut nama Nabi Muhammad macam kita lah. Saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi falam yusalli alayya, tapi dia tak selawat kepada aku. Ni tuju pada kita semua ni. Kalau dengar dalam kuliah-kuliah ke mana-mana orang sebut Nabi SAW bersabda, kita jangan senyap. Senyum pula, senyum jangan. Kita kena selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang, ataupun sallallahu wasallam alaihi. Wa raghima alfun rajulun dakhala alaihi ramadhan thumma salaqa qabla an yaghfara lah. Jatuh kehinaan bagi seseorang yang mana bertemu dengan Ramadan dan berlalunya Ramadan sedangkan dia belum diampun dan dia belum diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jatuh kehinaan orang disebut nama Rasulullah tapi tak selawat, hina orang. Hina juga orang itu bila mana masuknya Ramadan dan berlalu Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Ni Ramadan tak tahu bila lagi nak sampai. Ramadan akan datang. Kita belum tentu akan jumpa Ramadan. Saya dan tuan-tuan samalah. Tak, belum tentu dapat bertemu Ramadan. Wa raghima anfun rajulun adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannata. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jatuh kehinaan bagi seseorang yang mana telah tua kedua ibu bapanya tetapi tak dapat masuk syurga sebab derhaka kepada keduanya itu. 3 benda Nabi sebut pada kita. Pengajaran pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi 3 peringatan kepada umatnya, yang mana ketiga-tiganya itu ada yang dianggap biasa-biasa saja oleh setengah manusia. Tak ada apa, tak selawat pun tak apa. Ramadan akan datang lagi, kata dia. Tak apa, mak bapak aku tak ada, aku ada mak bapak mertua. Contoh. Mana tuan Allah, dia ingat ni biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar tidak mencuaikan diri mereka daripada berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak selawat puan-puan sekalian. Kalau rasa nak duduk dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti, kena banyak selawat. Nabi kata orang dekat dengan aku di akhirat yang paling banyak selawat kepada aku. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang paling baik dia ada selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim wa baraka wa sallam. Boleh untuk kita berselawat pada Nabi. Apa lagi kita nak buat? Pencen dah. Suami pun tak larat dah, isteri pun tak larat dah. Anak-anak pun ramai, cucu pun kita tak jaga. Benda lagi kita nak buat. Apa lagi Ustaz? Sinetron lah, TV3 gitu. Paling banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Cari tasbih satu tu selawat. Selawat. Jangan depan orang kita beria. Dan belakang orang tak sentuh pun tasbih. Jadi kena banyak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain Sayyidina Jibril alaihissalam mendoakan kebinasaan. Ada riwayat Nabi Jibril kata, celakalah umatmu waktu Nabi nak naik mimbar. Nabi ada 3 anak tangga. Mimbar Rasulullah 3 je anak tangga. Mimbar kita sampai mati tu imam naik ke atas. Letih. Pusing nak naik atas mimbar. 3. Tangga pertama Nabi sebut amin. Salah satu sebab Nabi kata amin, Nabi mendoakan kalimah daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang disebut nama Rasulullah tapi dia tak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena pakatlah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perlunya kita merebut kehadiran bulan Ramadan dengan melaksanakan sebanyak mungkin amal ibadah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan ibadat puasa yang sempurna. Puasa. Tak lama lah. Kalau orang rindu puasa tu betul-betul lah. Dia ni seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, qiyamul lail dan sedekah. Ni pada bulan Ramadan. Yang keempat, jika seseorang berpeluang menjaga kedua orang tua mereka semasa keduanya sudah tua, maka wajiblah mereka menjaga dengan sepenuh hati dan tidak merasakan mereka sebagai bebanan kepada anak-anaknya, sehingga ada yang menghindarkan diri daripada berebut-rebut untuk mengasuh mereka. Ni susah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya melihat isteri saya duk jaga orang mak dia, mak mertua saya lah. Semakin hari semakin dia semakin tak ingat. Jadi dia kata 2 hari lepas mak dia masuk tandas, dia kunci pintu. Kunci pintu. Mujur ada pintu kedua. Boleh masuk daripada tepi tu. Mujur tak kunci yang tu. Bila masuk dia tengok mak dia basuh pampers. Basuh pampers yang penuh dengan najis. Basuh pampers. Penuh atas latar.
Saya duk bayang Allah besar pahala kata. Saya kata sabarlah, sabar. Walakil jannah, bagi kamu syurga Allah SWT bagilah. Sabar. Sebab bila mana orang yang Allah sebut dalam surah Yasin, wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Allah sebut dalam surah Yasin ni kita baca. Kita tengok dah mana dia, apa dia. Allah kata wa man nu'ammiruhu, siapa-siapa yang kami panjangkan usianya, kami akan kurangkan di sudut penciptaan ni. Kurang mana kekuatan, kurang dah. Ada setengah orang dia tak larat, tapi akalnya ingat tak nyanyuk. Ada orang tubuhnya tak larat, akal pun tak larat. Ada orang gitulah Allah SWT uji. Jadi kita nak yang mana? Kita nak kalau boleh yang sihat lah, tubuh badan sihat dan walafiat. Supaya ada yang kata, saya pernah mengajar di Muallim, seorang makcik tu kata, dia kata, Ustaz, saya doa kepada Allah SWT agar Allah matikan saya tanpa saya susahkan anak-anak. Mana sakit pun tak. Sebab saya tahu anak saya memang takkan mampu jaga saya. Anak, dia boleh khabar gitu. Sebab kita masing-masing kenal hati budi anak-anak kita yang mana. Nombor 1 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, ataupun semua. Yang nampak kita sakit gigi, doa tu, ya Allah matikan mak aku. Contoh. Ni dahsyat lah. Patutnya kalau mak bapak ni bila anak-anak dia sakit, dia sanggup transferkan doa pada Allah. Ya Allah, tolong transfer sakit dia kepada saya. Sakit anak tu kepada mak. Tapi kalau sekarang kalau mak sakit, ada anak doa, transfer sakit mak tu pada saya. Tak ada. Dia doa dengan doa Nabi yang lain. Kalau hidup tu baik untuk mak saya, hidupkanlah. Kalau mati, habis baik, matikanlah. Mak baru sakit gigi, suruh minta mati lah. Gigi geraham bongsu baru tumbuh, umur 70 tahun. Ni tak ada. Allah SWT. Saya nak sebut gitulah. Saya tak sempat nak jaga arwah ayah saya. Mak pun meninggal tahun 98. Waktu saya baru tingkatan 4. Ayah 2018. Tak sempat duduk di Pahang. Saya duduk di Ipoh. Tapi saya dapat lihat bagaimana isteri saya sendirilah. Duduk sekali, mak mertua, ayah mertua duduk dengan saya. Kita dapat tengok keadaan macam mana, kesusahan. Memang susah. Kena banyak sabar. Banyak sabar. Sebab orang tak ingat satu hal dah. Tadi makan, lepas tu dia kata lapar lagi. Makan lagi, lapar lagi. Tak apalah. Dengan kencing manis pun ada darah tinggi. Jadi kena jaga belaka. Makan banyak, naik darah. Di semua tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dapat kontrol dan kawal, insya-Allah dapat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dapat jaga. Kadang-kadang dia kata marah juga abang, marah juga. Marah saya kata jaga tune suara. Jangan duk marah-marah. Marah-marah macam mana? Maknanya tinggi suara, sebab mak kadang-kadang duk ingat tak dengar dan sebagainya. Maka tu tuan-tuan Allah kena banyak sabarlah. Dia kata memang kena banyak istighfar betul-betul. Kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang Allah beri, dia punya takdir dia. Berhenti kerja awal, sebab saya suruh berhenti waktu saya menang PU dulu. Saya sibuk sangat. Sehari sampai 3-4 program. Balik, tukar beg, ambil beg baru. Pergi balik keluar nak. Ini sebab dia berhenti. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala berhentinya dia tu, rupanya ada asbab lain. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dia untuk menjaga mak dia, ayah dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya doa kitalah, terutama Allah Subhanahu Wa Taala agar dia istiqamah dapat jaga mak ayah dia. Dan tidak semua anak-anak setuju, suka, tak ada. Tak ada, tak semua setuju. Banyak tak tahan, tak sabar dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis ke-34. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahibu dain ma'surun bidaini fi qabrih yashku ila Allah al-wahdah. Rawahu Tabrani an al-Barra bin Azib. Riwayat daripada Sayyidina Barra bin Azib yang dikeluarkan Imam Tabrani. Nabi kata seseorang yang berhutang itu dipenjarakan dalam kuburnya disebabkan hutangnya. Dia mengadu kepada Allah bahawasanya dia berada keseorangan. Yang orang berhutang. Orang berhutang bukan semua orang berhutang, maknanya orang berhutang yang tak bayar hutang dia. Jaga-jagalah. Tuan-tuan Allah kena catat. Hutang ni kena catat. Dalam handset kita tu ada note kan? Tulis kat situ. Bagi tahu kat suami kita, abang kalau saya mati, ni nombor password dia. Nombor password 24434 contoh. Password solat. Orang jaga semayang. Tengoklah note apa saya punya hutang. Suami pun tak apa. Jangan mati lagi. Biar abang mati dulu. Tapi malam tu dicek. Apa hutang isi? Hutang cerita penuh. Beli barang kemas. Contohlah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sahibu daini maghlulun fi qabrihi hatta yuqda anhu. Orang yang berhutang itu dibelenggu, diikat kedua tangannya ke batang tengkuk. Ikat. Dalam kuburnya hingga diselesaikan hutang-hutang dia. Siapa? Selesaikan hutang. Kita akan belajar nanti insya-Allah bab faraid. Kena selesaikan dulu hutang, baru faraid harta.
Kalau tak selesai hutang, jangan faraid harta. Macam sebenar cerita pada perempuan, seorang datang mengadu pada kita tentang ayah dia meninggal dunia, tak ada harta kecuali rumah, tapak rumah dan tanah tu yang dijadikan rumah. Dan ada hutang. Anak-anak tak mampu nak bayar, isteri tak mampu nak bayar. Dia kata, macam mana kami nak bayar hutang? Maka saya kata, kena bayar juga pakai harta yang dia tinggalkan. Sebab kalau tak bayar, ayah susah dalam kubur. Dia kata tak ada harta, rumah dan tanah saja. Maka saya kata, kalau tak ada pihak lain, tuan tak ada duit, adik-beradik tak ada duit, maka tolong jual rumah dan tanah ni, dan duit tersebut bayarlah hutang ayah. Dia pun kata, kalaulah saya bayar hutang ayah dengan jual rumah ni, kami nak duduk kat mana? Tu soalan. Kami nak duduk kat mana? Saya kata, kat Malaysia ni banyak rumah. Rumah satu Malaysia, rumah prima, rumah sewa, bawah rumah. Banyak rumah. Banyak rumah. Tapi kalau ayah dalam kubur dekat Gurak, Jalan Kuala Kangsar tu, situlah tempat dia, dia takkan berganjak tempat lain dah. Tak boleh lari tempat lain. Maka tolong selesaikan masalah ayah kamu, sebab itu harta dia yang wajib diselesaikan dulu. Hak-hak dia. Baki baru faraid. Tapi mereka duk fikir tentang hidup mereka atas muka dunia. Dia lupa tentang ayah dalam kubur yang tengah susah. Disebabkan hutang-hutang dia tidak dibayar. Ini masalah yang besar yang berlaku. Jadi orang berhutang ni jaga-jagalah. Kena bayar hutang. Kok mana-mana pun dapat untung sikit bayar. Ada duit sikit bayar. Ni ada duit tak bayar. Ada untung tak bayar. Tak ada untung memang langsung tak bayar. Memang tak bayar. Letih kita. Allah Subhanahu Wa Taala kalau jenis spesifik terancam macam tu. Kadang-kadang dia rasa tak bersalah. Lalu depan orang yang dia bagi hutang. Orang bagi hutang kat dia. Orang bagi hutang tu pula malu lalu depan dia. Pelik semua. Terbalik kita ni. Dan kadang-kadang orang yang bagi hutang ni dia malu nak minta hutang. Itu satu juga kepelikan. Jangan malu sebab kita menyelamatkan dia sebenarnya. Kalau kita tak minta daripada dia, akibatnya teruk dia di akhirat kalau kita tak ampun dan maafkan dan halalkan segala hutang dia buat kepada kita. Jadi, puan-puan sekalian, kalau mampu, bayar. Kalau tak mampu, cakap sepatah pada pemiutang. Minta maaf lah haji, saya ni bukan tak nak bayar. Duit tu ada, cukup-cukup makan saja. Boleh tak tangguh? Minta tangguh. InsyaAllah orang faham. Kecuali orang tak faham, alung je tak faham. Dia sembah cat depan rumah kita. Tapi insyaAllah orang yang Islam ni, dia faham dan dia akan tersamuh bagi kelonggaran lagi. Berapa lama kita nak bayar. Pengenyaran pada hadis Nabi SAW. Baginda Nabi memberi perkhabaran sebagai ingatan kepada umatnya tentang kesusahan yang akan dihadapi oleh sesiapa yang berhutang dan tidak melansaikan hutang. Dalam dua hadis di atas jelas kepada kita keadaan orang yang berhutang dalam kuburnya amatlah menyedihkan dan memilukan, tinggal keseorangan dengan penuh kepayahan jika ahli warisnya tidak mahu menyelesaikan hutang-hutang mereka. Ini ada pemandangan ulama juga kalau bagaimana orang yang mati memang langsung tak ada harta ditinggalkan kecuali hutang. Adakah wajib warisnya bayar pakai harta mereka? Dari sudut ulama fiqh mengatakan tak wajib bayar pakai harta mereka. Tak wajib. Harta anak tak wajib pakai harta mereka. Tapi sekadar ihsan kita kepada mak ayah kita, tolonglah bayar, ikhtiar bayar untuk selesaikan masalah. Dalam hadis lain ada juga Nabi mengatakan, ulama mensyarahkan hadis innamal a'malu binniyat. Tentang niat tersebut ada hadis Nabi mengatakan sesiapa yang berhutang dan dia berniat nak bayar hutang tersebut tapi tak sempat nak bayar ataupun tak mampu nak bayar. Dia memang betul nak bayar tapi tak mampu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan bayarkan hutang dia. Cara Allah bayar hutang macam mana? Kata ulama, yang pertama, sama ada orang yang bagi hutang tu dihalalkan ataupun di akhirat Allah bagi pahala kepada orang yang bagi hutang tersebut. Dua. Dan sesiapa yang berhutang dan memang dia berniat daripada awal lagi, memang tak nak bayar hutang tu. Dia niat, sungguh-sungguh dah. Dia tahu dah, orang ni kaya ni. Sebagainya. Dia kata kalau aku tak bayar pun tak apa. Niat daripada awal lagi. Dan dia berjaya dengan minta hutang, hutang tersebut. Pinjam 1,000 contoh. Dia berjaya. 1,000, dalam hati memang takkan bayar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti akan menanyakan kepada fulan tersebut, adakah kamu telah mengambil hak saudaramu di atas muka dunia dahulu? Dan sekali dibalas balik macam mana? Pahala dia transfer kepada orang yang bagi hutang. Ini masalah. Kalau kita banyak pahala tak apa. Pahala pun cukup-cukup makan je. Dah dia ambil transfer pula pada orang yang bagi hutang pada kita. Dan sekali tak cukup. Contohnya tak cukup. Dosa orang bagi hutang, transfer pula pada kita. Last sekali, inilah orang yang paling muflis.
di atas muka dunia, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan tak nak bayar hutang. Jadi orang berhutang minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah dapat melunasi hutang-hutang kita dengan cara kita berikhtiar untuk bayar. Yang ketiga, jika kita berhutang, jangan culah untuk membayarnya. Dan jika kita tidak mampu maklumkan kepada pemihutang agar hati pemihutang itu tenang dan tidak sakit hati dengan kita. Ni kita tukar sama kereta. Pas curah tukar kereta, hutang tak bayar. Masalah. Kadang-kadang bank tu dia letak nama bank tu scammer dia tulis. Contoh, saya lah hutang bank, Maybank contoh. Patut kena bayar duit kereta tak bayar. Saya boleh letak kat Maybank tu tulis scammer. Jangan angkat telefon. Jadi bila bank telefon, anak cakap, Abah scammer. Scammer jangan angkat. Penipu tu. Padahal tu Maybank minta hutang gitu. Jadi kita tak bayar, ni jasad. Ni tak boleh. Jangan buat gitu. Baik, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita pergi kepada hadis ke-35. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, sahibul yamini amirun ala sahib shimal. Malaikat sebelah kanan, malaikat raqib adalah ketua bagi malaikat atid. Kita semua ada malaikat 100 orang. Fa idza amila 'abdu hasanatan katabaha lahu sahibul yamin bi 10 amsalha. Bila seorang melakukan amalan yang baik, maka malaikat kanan akan mencatat baginya dengan 10 pahala kebajikan. Mari ke surau, nak mari kuliah duha contohnya, dapat 10 pahala lah. Wa idza amila sayyi'atan fa arada sahibul shimali an yaktubaha qala lahu sahibul yamin amsik. Dan apabila dia melakukan kejahatan, maka tak kala mana malaikat kiri ingin mencatatnya, maka berkata malaikat kanan, amsik, tahanlah, jangan catat lagi. Jangan catat lagi. Maka ditahan daripada dicatat selama 7 jam. Dari riwayat ni, an sab'i sa'atin minan nahar. Ditahan selama 7 jam daripada waktu siang. Fa in istaghfara minha lam yuktab alaihi syai'. Maka jika dia mohon ampun kepada Allah atas kejahatan dilakukannya, maka malaikat kiri tidak akan mencatatkannya ke atasnya sesuatu pun. Dah tempoh 7 jam tersebut. Wa illam yastaghfir. Tapi jika sekiranya dia tidak mohon ampun kepada Allah, kutiba alaihi sayyi'ah wahidah. Maka dicatatkan kepadanya hanya satu dosa saja kesalahan. Maknanya kalau pahala buat baik, dapat terus. Nak buat dosa, relax dulu. Tak tulis lagi. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada umatnya bahawa segala amalan yang mereka lakukan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kita kena tahu. Sedikit, banyak, terang, gelap, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala catatkan. Telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahawa setiap manusia tidak akan terlepas daripada terlupa dan melakukan kesilapan dalam hidup dia. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tangguh taubat. Bila nak taubat makcik, slow-slow dia kata, slow-slow, pas cerah, slow-slow, tak taubat. Last sekali mati slow-slow, tuan-tuan. Yang ketiga, Allah yang Maha Pemurah memberi ganjaran kepada hamba-Nya dengan satu ganjaran jika mereka berniat untuk melakukan kebaikan, dan jika mereka benar-benar melaksanakannya, maka Allah akan berikan kepadanya ganjaran 10 pahala. Ada hadis mengatakan macam tu. Kalau dia niat nak buat, nak mari kuliah duha, contoh nak mari pagi ni, dapat 1 pahala. Dan dia mari sungguh, dapat 10. Tapi tiba-tiba, kalau dia nak mari, tak mari, dapat 1 sajalah. Ini keadaan dia. Adapun jika hamba-Nya berniat ingin melakukan kejahatan, ianya tidak akan dicatat sebagai satu dosa, akan tetapi jika dia melakukan dosa tersebut, maka akan diberi hanya 1 dosa. Itu pun akan dipadam jika mereka kembali mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab kena rajin lidah kita ni mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis ke-36. Kita habis hari ni hadis insya-Allah kalau sempat. Hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sinfani min ahli an-nar lam arahuma. 2 daripada kelompok ahli neraka yang tidak pernah aku lihat di masaku ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah la yadkhulunna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha.
Dua golongan ahli neraka yang tidak kulihat di masaku ini, kata Rasulullah. Yang pertama, kaum yang bersama mereka tongkat atau rotan seperti lembu dengan memukul manusia. Yang ini pemerintah yang zalim. Perempuan yang memakai pakaian tetapi bertelanjang di atas kepala mereka itu seperti bonggol unta. Ini. Mereka tidak akan masuk syurga, bahkan bau syurga juga tidak dapat mereka hidu, yang mana bau syurga itu dapat dihidu daripada jarak begini dan begini. Pengira pada hadis Nabi SAW. Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya tentang ciri-ciri ahli neraka yang perlu dijauhi dari melakukan perbuatan seperti mana mereka. Pertama iaitu golongan-golongan yang menggunakan kuasa dia untuk menzalimi orang bawahan dia. Tak boleh. Yang kedua tadi, perempuan-perempuan yang bersolek-solekan yang melampau. Berpakaian-pakaian yang melampau. Dan atas kepala ni maksudnya, kalau kita zaman 60-an dulu lah, zaman P. Ramlee dulu, tengok macam mana bonggol-bonggol dia. Zaman sekarang pun ada, bakal lebih dahsyat daripada tu lagi. Bukan setakat bonggol, habis semua letak atas kepala. Baju pun style pelat. Sampai 4, 5, 6, 7, 8 orang tolong angkat baju dia. Kan pening baju macam tu. Ini keadaan yang berlaku masyarakat kita. Maka terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, saya latihlah anak-anak perempuan kita khususnya. Anak lelaki pun sama, cuma anak perempuan lah khususnya untuk menjaga tata sosial. Bukan tata kelola, tata sosial mereka. Jaga betul-betul adab pemakaian, macam mana yang boleh dipakai, yang mana tak boleh pakai. Kalau kita ada menantu-menanti yang macam tu pemakaiannya, tegurlah. Tegurlah perlahan-lahan. Mungkin tegur drastik, suruh dia perintah pakai, mungkin dia terkejut. Tak balik-balik dah dia. Tapi kita tegur perlahan-lahan, insya-Allah. Tegur perlahan-lahan, bukan berubah perlahan-lahan. Tegur perlahan-lahan supaya dia tu cepatlah berubah sebelum dicabut nyawanya untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Tapi kalau tengok dalam TV sekarang ni, masya-Allah, itulah keadaan dia. Yang macam mana perempuan tahu saya baru lepas disaman baru ni nak. Oleh seorang artis disaman. Dia tuduh saya memfitnah dia. 5,000 dah habis dah, bayar peguam untuk jawab dia punya saman tersebut. Apa nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya menegur kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Tapi dituduhnya orang ustaz-ustaz ni duk fitnah dia pula. Padahal benda tu zahir dan betul. Apa yang berlaku, ketidakfahaman kepada agama terjadi, menghalalkan perkara yang patutnya tak boleh dibuat, yang tak boleh. Ni perkara yang perlu kita tegur. Tapi itulah berlaku pada zaman kita sekarang. Bila mana kita tegur, dia katakan ini hak privasi kami. Jangan kacau hidup kami. Ikut mula. Maka kita hanya tegur secara umum supaya mereka ingat perbuatan-perbuatan tersebut tak boleh buat. Dan ni orang jual produk kecantikan. Yang paling laku kat muka dunia ni, yang pertama bagi orang lelaki, obat kuat. Bagi orang perempuan, obat comel. Itulah. Nak bagi kulit cantik, nak bagi muka putih, cerah, nak macam matahari dan sebagainya. Tapi hakikatnya orang sanggup menggunakan apa saja untuk mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda tersebut. Baik. Yang kedua, ciri-ciri yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW itu telah banyak muncul pada zaman kita. Maka perlulah kita berwaspada. Orang zalim banyak. Pemimpin-pemimpin yang menggunakan pangkat dia untuk melakukan kezaliman kepada rakyat dia banyak. Tengok negara luar macam mana. Negara kita macam mana kalau ada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perlu mengimarahkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam masyarakat agar umat tidak terus berada dalam kederhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kena ada. Tuan-tuan perempuan kalau nampak orang buat kemungkaran, tegurlah mereka. Kalau tak mampu tegur dengan mulut, cegah dengan hati kita. Benci untuk melakukan perkara yang sama seperti mana mereka lakukan sekarang. Sekarang ni dalam TV ke tak ada masalah dah. Tidak ada tapisan-tapisan yang berlaku. Ini sangat menyedihkan kita. Semakin hari semakin teruk. Betul lah kita berada di hujung zaman. Betul dah tu. Tak dapat lari lah. Semakin hari semakin teruk. Orang baik dikata jahat, orang jahat dikata baik. Ni yang berlaku pada zaman kita sekarang. Yang keempat, dakwah kepada yang ma'ruf dan menegah kemungkaranlah mata rantai perjuangan para rasul. Maka perlu disahut serta digembeling tenaga bersama untuk merealisasikannya. Untuk kita buat dalam masyarakat kita untuk selamat. Kemudian terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ke-37. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahari fashaffi'ni fihi
wa yaqulul Qur'an rabbi mana'tuhu an-nawmi bil-laili wa fashaffi'ni fihi fayushaffa'ani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa dan Al-Quran akan beri syafaat buat hamba-Nya pada hari kiamat. Puasa dan bacaan Al-Quran. Puasa berkata, wahai Tuhan, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku beri syafaat kepadanya pada hari. Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari sebab banyak baca Quran, maka izinkanlah aku beri syafaat kepadanya. Kemudian keduanya beri syafaat kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Puasa ni termasuk puasa sunat. Orang suka puasa Senin Khamis, puasa hari-hari putih, itu orang terbaiklah insya-Allah. Puasa akan menyelamatkan kita. Baginda Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya kepentingan dua ibadah yang utama, iaitu berpuasa dan baca Al-Quranul Karim. Pertama puasa, yang kedua baca Quran. Yang kedua, puasa dan Al-Quran boleh menjadi penyelamat buat sesiapa yang setia dengannya. Sama ada setia dalam melaksanakan ibadat puasa yang wajib atau sunat, serta istiqamah mengisi masa-masa mereka dengan membaca Al-Quranul Karim. Mak mertua saya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana tuan-tuan tahu, saya ada dua orang mertua. Tuan-tuan kena tahulah, saya ada dua mertua. Mertua saya yang kedua duduk di Sejangkang. Dia ni akan khatam Quran seminggu sekali. Seminggu sekali. Mana sebulan 4 kali dia akan khatam Quran. Dia bekas staff nurse. Bekas staff nurse di Sejangkang. Mana dia kawasan Sejangkang tu kenal sangat dia. Jadi Tok Bidan nyambut lahir. Kok ada orang Sejangkang sini kok kenal dia. Hajah Nyan Cik nama ni. Orang Baba Nyonya. Melaka. Kerjanya baca Quran. Bila tengok dia baca Quran, dia pun selalu tegur, saya baca Quran. Kita pula segang. Allah SWT. Segang. Baca Quran. Kuat baca Quran. Ini tersebut. Kalau bulan Ramadan, 3-4 hari sekali dia khatam. 3-4 kali sehari dia khatam. Dia khatam Quran. Bahkan ada grup khatam. Grup mengkhatam. Bukan khatam baca satu juzuk seorang. Tidak. Grup tu berapa hari dia nak khatam. Dia akan buat. Betul Allah SWT untuk khatam. Ini luar biasa lah. Orang rajin baca Quran. Dan tuan-tuan Allah, dia juga guru Al-Quran. Lepas pencing, ngajar Quran pula. Duduk di Sejangkang dan ngajar Quran. Ini bagus tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk kita tahu keadaan. Orang baca Quran banyak ni, hatinya cerah, hatinya bersih. Kadang-kadang dia bercakap tu macam tembuh dalam hati kita ni. Macam dia tahu-tahu je dalam kepala otak kita ni. Ni masalah. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ganjaran bagi orang berpuasa dijelaskan dalam banyak hadis. Antaranya puasa itu untuk Allah. Dan Allah sahaja yang akan beri ganjarannya. Manakala keutamaan bagi baca Quran dengan satu huruf sahaja, Allah akan beri ganjaran dengan 10 pahala. Satu huruf dapat 10 pahala. Bayangkan betapa mudahnya memperoleh pahala dengan hanya baca Al-Quranul Karim. Sambil-sambil duduk berjalan, kita baca Al-Mulk ke, daripada rumah tadi, bukan jauh pun, selang 4-5 rumah je. Kita baca Quran dan sebagainya, kena banyak. Contoh, Qul huwallahu ahad. Puan-puan kena ada satu surah yang puan-puan memang baca sokmo-sokmo. Al-Mulk, insya-Allah lah. Cari satu surah lagi yang biasa baca. Antara surah yang bagus kita amalkan surah Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad. Bagi kalau kita ada masalah keluarga, masalah isteri ke masalah suami, kalau tuan-tuan ada menanti masalah, amalkan bacaan Li'ila fi Quraisy. Surah Li'ila fi Quraisy. Baca sama-sama. Nak balik rumah baca, tengok muka suami, sebelum tengok tu baca. Supaya dia lembut hati. Lembut hati. Bukan lembut badan jadi nyah pula. Lembut hati dia. Untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak garang dengan kita. Sebagainya. Ini dia ajar oleh ulama kepada kita. Ini tak suami macam derak tu punya ganah ni. Duk smackdown kita. Ada setengah kes sekarang ni macam menteri sebut baru ni, bukan suami smackdown, isteri smackdown suami. Dia masalah dalam kita. Perlunya kita istiqamah dalam merebut peluang-peluang yang ada sementara kita masih lagi mampu melakukannya dan masih lagi bernyawa. Itu kena sedarlah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan kepada kita biiznillah azza wa jalla. Hadis ke-38. Laju hadis ni. Yang ni kita baca insya-Allah. Hadis ni paling panjang setakat ni lah. Hadis riwayat li Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Bukan zillah, zilluh. Lam tu baris depan. 7 golongan yang akan dinaungi mereka itu di naungan arsy Allah pada hari akhirat. Yang mana tiada sebarang teduhan kecuali daripada teduhan arsy Allah Subhanahu Wa Taala.
Syekh Dr. Hisham Kamil kata, arash Allah ni adalah atap kepada syurga. Kalau syurga tu luas, atapnya tu arash Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Baik, Nabi kata ada 7 golongan yang akan duduk di bawah arash Allah pada hari akhirat nanti. Waktu tu matahari panas yang amat sangat, susah yang amat sangat, tapi ada 7 kelompok akan duduk bawah arash Allah. Disebut sebagai VVIP. Orang yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak macam tu. Nak jadi orang keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil macam mana? Yang melaksanakan perintah, tanggungjawab. Ni baru habis PRN ni kan. Kita dah pilih dah, puas dah pilih. Maka yang dilantik jadi adun, jadi menteri besar, jadi esko, mesti laksana tugas. Sebab siapa-siapa yang suka jadi pemimpin ni, dia kena sedar. Pemimpin ni adalah taklifan walaysa tashrifan. Dia satu tanggungjawab, bukan satu kemuliaan. Memanglah orang mulia kan, dapat bunga mangga, dapatlah kapet biru, merah, hijau. Tapi di akhirat Allah tanya satu persatu. Seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, dia daripada badannya gemuk, bila jadi khalifah, kurus kering badan dia. Bukan kencing manis. Bukan kencing orang. Tak. Dia sibuk fikir pasal rakyat dia. Sibuk fikir pasal rakyat. Kita sibuk fikir pasal harta kita. Projek mana tak dapat lagi. Berapa persen aku dapat. Mu dapat berapa persen aku dapat. Ini masalah kita. Jadi rosak negara sebab itulah. Manusia-manusia menjadi pemimpin, tapi nak, yang istilah sakau yang PM selalu sebut tu. Sakau harta. Ambil harta orang banyak sangat. Ini kesempatan yang salah. Jadi, tapi kalau pemimpin tu adil, insya-Allah dia akan duduk di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Wa syabun nasya fi ibadatillah. Para pemuda yang membesar dalam ibadah kebaktian kepada Allah. Anak-anak muda yang masya-Allah, masjid surau dia kenal, baca tikas sejadah dia kenal, ibadat pada Allah dia kenal, perjuangan Islam dia sokong. Ini orang membesar ibadah kebaktian kepada Allah. Tapi jarang anak muda yang dapat dekat masjid surau sekarang, jarang. Yang banyaknya anak-anak tua duduk. Tu sebab orang dulu kata kalau kamu nak bakal suami, cari dekat surau, cari kat masjid. Anak dia pergilah kat masjid. Semuanya veteran belaka, tak ada yang muda. Ni masalah belaka. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seorang laki-laki. Ni seorang laki-laki. Kenapa laki-laki kat sini? Al-Imam Ibn Hajar kata, 2 tempat saja dalam hadis ni perempuan tidak termasuk. Yang pertama, pemimpin yang adil, perempuan tak termasuk. Maksudnya, pemimpin tertinggi. Menjadi Perdana Menteri, perempuan tak layak. Bukan kita hina perempuan, tidak. Maksudnya, perempuan ni dia banyak. Perempuan tahulah orang perempuan. Perasaan tu lebih. Jadi orang lelaki ni dia tu sebab hak talak pada lelaki-lelaki. Hak talak tak letak pada perempuan. Minta fasah tu boleh. Tapi hak mencerai pada lelaki-lelaki. Cuba hak mencerai bagi pada perempuan. Balik lewat sikit. Abang, awak cerai Mika. Cerai saja. Sehari 3-4 kali cerai. Letih kita. Tapi orang lelaki ni dia banyak. Dia fikir tu panjang. Dia tenang. Orang perempuan ada waktu yang ABC. Allah bagi cuti. Waktu tu temperature sedang naik. Saya kalau tengok isteri saya duduk marah-marah, tahulah tu, temperature sedang naik. Maka kita senyap dah lah. Kalau dia beletih kuat sangat. Sebab orang perempuan ni kalau beletih bukan setakat anak dengan kita kena. Dia kena sabar lah tu. Dia kena faham. Bayangkan kalau jadi pemimpin, tengah temperature naik. Banyak benda tak jadilah. Jadi orang lelaki tu letak. Itu kata ulama. Tapi kalau jadi pengetua, DO, tak ada masalah. Yang tertinggi, maksudnya yang tertinggi sekali. Yang kedua, perempuan tidak termasuk dalam yang nombor tadi tu. Mulazamah pergi ke masjid. Orang perempuan tidak termasuk. Kenapa? Tempat yang paling baik bagi orang perempuan untuk salat di rumah mereka masing-masing. Kecualilah ada pengajian. Macam kita ada pengajian, mari sini, itu terbaik. Tapi kalau tak ada apa, di rumah lebih baik. Lebih baik. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kedua, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Tak kira laki-laki dengan laki-laki ke, mana kawan baik. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan perempuan, suami isteri dan sebagainya. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kawan dengan dia sebab apa? Sebab dia orang baik, dia orang Islam. Bukan berkawan sebab dia kaya, dia ada pangkat, dia nama, tidak, bukan macam tu. Sebab kalau kita kawan dengan orang dengan sebab pangkat dia, hilang pangkat, kita tak kawan. Tu banyak berlaku dewasa ni lah. Sekarang kita dapat tengok macam tu. Wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin. Bukan manasibin tu, mansibin. Buang nun bari atas tu. Tukar kepada kasrah, mati. Seorang laki-laki
Sini termasuk juga seorang perempuan yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat. Ada pangkat, ada dating ke, datuk ke, Tan Sri ke, ada pangkat, keturunan raja ke, dan cantik, mansibin wa jamalin, ada kecantikan pada dia. Ajak untuk berzina, maka orang laki-laki itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga perempuan kat sini, orang lelaki yang kacak, yang kaya, yang hebat, bawa kereta Lamborghini, kereta bawa besar, memang kaya sungguh. Ajak dia berzina, perempuan tu kata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk juga dalam golongan ini. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang sedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah dia. Tabung mari, dia pun slow-slow letak RM50 dia tak cover kat sebelah dia. Ajar, berapa dapat kamu terima tadi? RM1. Saya 50 je. 50 je dia cover. Habis pahala dia mati Allah Subhanahu wa taala. Dia kena sembunyikan. Ada setengah orang tu dia letak duit RM1, duit 50 dalam duit RM1 dia lipat. Dia lipat. Ada orang tak, dia lipat RM1 dalam 50. Biar 50 tu nampak. Bukan dekat sini. Teluk nipah tadi saya kata tadi. Mana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia sembunyikan sedekah, dia tak cerita kat orang. Jangan cerita. Saya jadi duta pembinaan masjid di Kemboja. Saya dah sebut dalam WhatsApp group. Ada WhatsApp. Nak cari 5 juta. 5 juta. Dah habis 90,000 dah. Dah buat masjid Pakistan di Bandar Phnom Penh. Orang tu jauh buat masjid Malaysia, belana-lana ni. Dia minta kita tolong, kita tolonglah. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, saya hantar pada seorang orang kaya. Dia pernah bantu kita untuk Baitul Dia dulu. Dia pun balas. Dia kata, ustaz, bukan nak riak ya ustaz. Saya dah pernah buat jalan daripada tempat sekian ke sekian di Phnom Penh. Saya kata lah, nanti tak apalah. Mungkin dia, memang tu tak riak lah. Saya kata, baguslah tu Puan Hajah. Bagus sungguh dah tu. Apa yang Puan Hajah buat tu bagus sungguh. Tapi kalau buat masjid ni lagi bagus, saya kata tak. Mana, tuan-tuan macam Allah, kadang-kadang apa segala amalan kita tak usah kita khabar kat orang. Kita buat jalan ke, buat apa sekalipun tak usah khabar pada orang, biar hanya Allah saja yang tahu. Bila kita dah cakap kepada orang, timbul sifat riak tu. Timbul sifat riak. Riak dan takabur yang menyebabkan habis pahala kita, hilang gitu saja. Tapi kalau orang tak tahu, tak ada masalah. Bila mana orang dah tahu, dia akan mari, orang tu akan puji, baguslah awak Puan Hajah, kaya awak. Iyalah, nak ke mana lagi harta, itulah. Jadi lari lah sekali, mari timbul riak pada atas perbuatan yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingati Allah ketika keseorangan, duduk seorang, fafadat 'ainahu, dan mengalirlah air mata dia. Orang ni banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia mengenang bagaimana nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada dia, akhirnya dia menitiskan air mata keinsafan di atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, ataupun air mata keinsafan disebabkan dosa yang kita lakukan. Duduk seorang-seorang, khalian, seorang-seorang. Seorang-seorang ni mudah kita menangis sebenarnya. Tengok cerita Hindustan, seorang-seorang pun menangis. Duduk suami pun menangis. Tapi duduk seorang-seorang lagi seronok sebenarnya. Kita menangis. Menangislah sebanyak-banyak. Kata Pak Sumit, almarhum Pak Sumit, dia kata apa? Walaupun setitik air mata kita keluar, sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air mata tu, sapukan seluruh tubuh kita. Sebab setitis air mata kita dapat menghapuskan sebesar-besar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau banyak titis. Tak payahlah kita tadah pakai kuali, pakai cawan pula. Maksudnya, banyakkan menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni banyak kita menangis sebab benda. Tengok cerita Hindustan, hero mati, tak jumpa power. Tengok sinetron TV3. Itulah kita menangis, benda sia-sia. Tapi menangis kalau takut kepada Allah tu dapat fadilat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak dan saya nak kerja habis ni. Saya kena balik nak ambil anak pula sekolah. Jadi saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa. InsyaAllah bulan depan kita akan habiskan buku ni dan kita masuk pada bab yang baru ni izin Allah Subhanahu wa taala. Tamalah kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mahmuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.